surah Al-Fatihah dengan sebaik mungkin. Moga-moga insya-Allah kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada tengah hari ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, format perbincangan kita saya sepanjang saya menyampaikan presentation yang ringkas ini, saya juga buka ruang kepada tuan-tuan untuk mengemukakan soalan. Dan nak memudahkan, tuan-tuan boleh terus SMS-kan soalan tuan-tuan ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang mempunyai persoalan boleh terus SMS ke talian 019 324 1364. Dapat tak dapat? 019 3 isnin 4 1364. Dapat? Baru dapat? Oh, hebat. WhatsApp tutup, SMS sahaja. SMS sahaja. WhatsApp saya tutup sebab apa? Bateri dah tak banyak. Sekali kalau WhatsApp sekali tidak silap tak ada nak baca soalan. Dia tenggelam. Pasal bateri tak banyak dah. Dia makan kuat, sebab tu saya tutup. Sebab saya tak tahu, tak pasti boleh sampai ke 2 jam ke bateri ni. Maka dengan sebab itu bila saya tutup data, insya-Allah SMS tak ada masalah lah. Oleh demikian, jangan WhatsApp memang tak sampai lepas nanti. SMS sahaja. Soalan anda insya-Allah saya akan respon dari semasa ke semasa. Talian SMS dibuka sekarang. Boleh lah. Jangan boleh terus lah. Kan? Maknanya sampai soalan saja insya-Allah saya akan respon. Kita buat selang-seli macam tu. Kan? Sama-sama gamak nak mengantuk sikit tanya soalan. Nak mendengar soalan dia dijawab, dia tak tidur. Waktu al-maklum lah. Waktu dengan suasana yang yang nak masuk tengah hari, baru lepas makan pula tak sah, dengan kipas tu pula, kan, yang menyebabkan suasana itu kadang-kadang menyebabkan kita mengantuk. Tak apa, insya-Allah kita buat secara interaktif, iaitu sambil-sambil datang SMS, insya-Allah saya akan cuba respon terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekadar yang saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya pas kepada Ustaz Zahzal lepas ni. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita nak bincang tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Sebentar tadi dah bincang dah tentang tasihih bacaan, baca surah Fatihah bagi betul. Oh, ni ada pertolongan. Okey. Nak tambah bateri. Okey. Lepas tu nak buka WhatsApp kan. Nak free juga tu. SMS kan kena duit kan. Tapi kena berapa SMS? Berapa sen? Cukup. Saya pun tak pernah tengok lama dah, tak tahu. Okey, tak apa. Saya buka data, insya-Allah boleh. Tapi yang WhatsApp tu lambat sikit, yang SMS cepat lagi. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, tadi tuan-tuan dah belajar tentang tasihih Al-Fatihah. Sebab Fatihah ni kalau baca tak betul tak sah solat. Tapi bila mana kita dah belajar dah, sebut bagi betul dah, tapi lidah keras, itu dimaafkan insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita sudah berusaha, kita sudah belajar. Tetapi masalah bila tidak belajar, lalu kita tidak menyebutnya dengan betul, dengan sahih, sehingga lari makna, makhraj pun lari, maka pada ketika itu ia menyebabkan solat kita ada masalah. Sebab Fatihah ini salah satu rukun qauli di dalam solat. Baik, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tengok tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Baik, sebagai pendahuluan, surah Al-Fatihah merupakan sesuatu yang paling utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dan ia dibaca dalam solat fardu sahaja 17 kali sehari. Itu solat fardu sahaja.
Subuh 2 rakaat, dua-dua kita baca Fatihah. Walaupun lepas subuh, Zuhur 4 rakaat kita baca Fatihah. Asar 4 kita baca Fatihah. Maghrib 3, Isyak 4. Maka kesemuanya itu gabung 17 kali kita baca Fatihah. Itu tak masuk solat sunat lagi. Maka sekurang-kurangnya dalam solat sehari semalam kita baca surah Fatihah 17 kali dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak. Pasal bagi kita tak. Sebab mazhab Hanafi ni, bila mana dia solat maghrib contohnya, dia berjemaah. Bila dia berjemaah, imam membaca surah Al-Fatihah, dia kena dengar bacaan imam. Betul kan? Lepas imam habis baca Fatihah, kemudian imam baca pula surah. Maka dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa makmum juga kena dengar bacaan imam. So Fatihah dia tak perlu baca, maka ditanggung oleh imam. Bila imam rakaat, dia rakaat bersama imam. Sebab yang lebih penting adalah mendengar bacaan imam berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar dan diam. Lalu bila mana dalam solat imam baca Quran, Fatihah itu Quran, kita dengar diam. Lepas tu baru nak baca, imam baca pula ayat Quran yang lain, surah-surah yang lain, kena dengar dan diam. Lepas tu imam rakaat, maka makmum rakaat bersama imam. Itu dalam mazhab Hanafi saja bagi pencerahan kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kod mana pun kita kena baca Fatihah. Sebab apa? Betul ayat tersebut, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, dengar dan diam. Imam baca Fatihah, kita dengar. Tetapi ada hadis juga yang menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka pada ketika itu dalam pandangan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa apabila imam selesai baca Fatihah, maka makmum cepat-cepat baca Fatihah. Lepas tu imam baca surah, barulah lepas dia habis baca Fatihah, dia mendengar kembali bacaan imam. Sebab itu disunatkan bagi imam dalam mazhab Syafi'i, disunatkan bagi imam selepas dia baca Fatihah, dia berhenti sebentar. Itu perasan tak? Tentu imam kadang lepas Fatihah berhenti. Senyap ya. Kita tak pasti apa ada senyap. Kan? Kita dengan bawah dia memang sunat untuk dia senyap sebentar untuk memberi laluan kepada makmum membaca Fatihah. Disunatkan. Tapi kalau dia terus baca pun tak apa. Tapi makmum ni kod mana pun kita kena baca Fatihah. Itu yang kita pegang. Maka dengan sebab itu kita sebut tadi sekurang-kurangnya sehari semalam 17 kali surah Al-Fatihah yang kita baca. Itu sekurang-kurangnya. Solat sunat lagi, qabliyah, ba'diyah, kan? Solat duha lagi, solat witir lagi, tahajud lagi, campur-campur berapa banyak Fatihah yang kita kena baca. Dan bagaimana kalau Fatihah itu bacaannya tak tepat, tak betul, dan apatah lagi kita tidak menghayati makna dia, isi kandungan dia, maka lagi-lagilah kita mendapat kerugian. Sebab itu Fatihah ni kita sebut bahawa surah yang paling utama dalam kehidupan seorang Islam. Bukan makna surah lain tak utama dah. Surah lain pun utama juga. Tetapi dalam konteks pelaksanaan, pembacaan, amali, kita tak baca surah lain macam kita baca surah Fatihah. Sampai nak buka majlis pun Al-Fatihah, kan? Kita buka dengan Fatihah. Maknanya di situ kita lihat bagaimana penggunaan surah Fatihah itu boleh dikatakan sangat-sangat utama dalam kehidupan seorang Islam. Maka dengan sebab itu kadang-kadang kita tengok baca Fatihah sejak umur 10 tahun lagi, umur 8 tahun, umur 7 tahun, tetapi malangnya masih berlaku kesilapan terhadap bacaan. Masih tak tahu lagi apa kelebihan surah Fatihah. Masih tak tahu lagi apa makna yang terkandung dalam surah Fatihah. Rugi. Umur dah meningkat. Tanya balik, kali terakhir kamu belajar bab solat ni, baca Fatihah apa semua bila? Kali terakhir masa belajar 2. Belajar 2. Lepas tu tak belajar dah? Dah. Tidak ada peningkatan. Kalau seseorang itu tuan-tuan dia bekerja, sejak bila naik gaji? Sejak 15 tahun lepas. Dia tak naik. 15 tahun dah tak naik. Marah lah. Mengamuk, piket tu, marah.
kan? Tetapi bagaimana dengan surah Fatihah kita kalau tidak ada peningkatan? Solat kita ada masalah, semua ada masalah. Kalau nak ikut masa kita mengaji darjah 2 dulu, mana sempurna? Tak sempurna. Saya masih ingat tuan-tuan, masa dulu ustazah mengajar sekolah rendah, sekolah kebangsaan dulu. Okey, semua beratur kita nak ajar bab solat. Tak apalah, kita beratur nak ajar bab solat. Ustazah pun kata, okey, angkat tangan, letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Kita pun letak. Okey, letak macam ni. Ditunjuk macam tu. Pasal apa ni ustazah? Sebab apa? Ini gunting. Nanti kamu duduk macam ni, ini gunting. Bila syaitan mari, kamu gunting dia. Darjah 2 boleh lah. Kita pun masa solat semangat ni. Sebab apa? Nak gunting syaitan. Syaitan kalau baru ni mari, aku gunting baru tahu. Kan? Semangat. Itu motivasi okey lah. Tapi umur 30 pun nak gunting syaitan lagi. Kan? Mari sembahyang masjid negeri pun tunggu syaitan. Mainlah syaitan aku nak gunting kan? Kalau lagu tu kelam kabut lah. Maknanya tak kena. Nak ceritanya apa? Kalau ilmu yang kita belajar zaman sekolah rendah dulu, ilmu tu kita guna sampai sekarang, problem kan? Fatihah tu yang kita belajar sekolah rendah dulu, Fatihah tu yang kita pegang sampai sekarang, ada masalah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena ada peningkatan. Dan kalau boleh, kalau bacaan tadi Ustaz Bukhari cerita tadi, kalau boleh kita talaqi musyafahah pula, biar ada seorang yang mendengar bacaan kita. Sebab kadang kita syok sendiri. Oh betul aku baca ni macam Abdul Rahman Sudais. Oh, dia merasa diri dia tu, kan? Sedangkan sebutan kita lingkup. Saya ingat masa saya mengaji dulu kepada seorang qari daripada Syria, duduk di Syria waktu tu, talaqi tu a'udzubillah saja, bukan a'udzubillah, walaupun a'udzubillah tak masuk Fatihah pun, tetapi maknanya sunat kita sebut, kita baca sebelum nak pergi pada surah Fatihah kan. Saja 20 kali lebih. Doa lebih terang angguk doa. Kan? Sebelah dia ada rotan. Ada rotan. Jenis orang lama-lama je mengajar kan. Kita waktu tu besar dah, umur 20 dah, 21 dah waktu tu. Jadi ada rotan sebelah. Jadi maknanya dia nak ajar bagi sebutan tu bagi tepat. Tapi yalah, tepat terang kita lah. Nak sampai macam orang Arab tak boleh lah kita. Tapi sekurang-kurangnya kita sebut itu kena dengan makhraj, tak lari daripada makna dia. Sebab kadang kalau lari makhraj, lari huruf pula, bertukar huruf, maka pada ketika itu dia akan menyebabkan masalah kepada makna surah Fatihah itu sendiri. Makna pun lari. Maka itu memang menjadi masalah. Dan orang kita juga kadang-kadang kalau nak bagi comel bacaan tu tuan-tuan, kita jangan buka mulut sangat. Ma wa ma anzalna. Tu orang Melayu ni style kan. Ma dia ada nipis sikit. Ma ka alham, bukan alham. Jangan makan orang kan. Alhamdulillah, la, bukan la. Potong sikit. Itu dia punya kita dia slang dia sikit lah. Nak ubah sikit dia punya slang kebiasaan kita ni kan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi isi kandungan pendahuluan lagi ni, isi kandungan surah Al-Fatihah merangkumi perkara asas dalam usuluddin dan syariah, merangkumi benda-benda yang paling asas tentang usul agama, usuluddin, tentang akidah, tentang tauhid, tentang perkara pokok di dalam Islam. Sebab itu Fatihah ini pembuka. Apa yang dibincang dalam Fatihah, itulah dibincang dalam Quran sebenarnya. Apa yang dibincang dalam Fatihah, itu yang dibincang dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Fatihah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada cerita tentang pengesaan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang disembah, iyyaka na'bud, hanya pada Allah. Itulah tauhid yang dibincangkan dalam surah selepas Al-Quran, surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran tersebut. Lepas tu Fatihah ni sebagai pembuka, nak cerita benda-benda asas sebelum pergi serta perincinya di dalam ayat-ayat lain sebanyak 30 juzuk di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb,
Allah yang memelihara. Rububiyah di situ. Kuasa mutlak Allah Ta'ala yang mempunyai, mentadbir sebagainya ada dalam Fatihah. Itu kata Fatihah ni kunci. Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang menguasai hari akhirat. Raja segala raja. Raja di atas dunia, dia tak boleh rasa dia besar. Dia ada pangkat, dia tak boleh rasa dia tinggi, dia hebat, tak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala raja segala raja. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Fatihah juga menceritakan tentang umat-umat dulu, kan? Cerita tentang hidayah, cerita tentang sifat-sifat Allah, cerita tentang golongan yang dimurkai oleh Allah, kan? Dan sebagainya. Mungkin hati akan dibincangkan oleh sesi-sesi yang seterusnya. Tapi nak ceritanya bagaimana Fatihah itu dia menghimpunkan semua sekali benda-benda asas, benda penting. Yang ini yang dibincangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seterusnya, di dalam ayat-ayat yang lain. Cepat soalan sampai. Memang dah sampai dah soalan. Baik, ada soalan saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula dengan makmum yang membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam? Apa hukumnya dalam konteks solat berjemaah? Mohon pencerahan. Masa cerah dah. Nak cerah berapa lagi? Cuma hangat sikit Hangat ke? Hangat ke sejuk? Biasanya orang yang beriman biasa sejuk. Hangat ke sejuk? Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini baru ujian sikitnya. Aircon tak ada kan? Sikit je ujian ni, tak banyak kan? Banyak lagi ujian lain yang lebih besar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah saya baru balik daripada Medan baru ni, ada conference tentang akidah di sana. Sana lagi lah, duduk nak mentah-mentah kerja, elektrik tak ada, aircon tak ada, apa pun tak ada, nak mentang solat pun tak ada. Kata Pak Syepon ni, di sini biasa dia kata. Pak Ustaz, sininya biasa. Kadang-kadang 3 jam. 3 jam ke tak? Ya. Kan? Tengok orang dia selama relax ya, kita peluh cerau. Peluh tak kira lah. Orang dia selama biasa je. Kan? Mentera nak tunggu dia elok balik tu biasa. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. So mereka Allah bisa tekan biasa. Kalau kita tak biasa, jenuh duk hangat tu. Kipas pun tak ada. Ni boleh gagah dia ada kipas kan. Kalau tak ada kipas, ada. Ni dengan kipas pun tak ada. Jadi kipas original lah. Ambil tahan. Kerana dia punya kipas. Nanti terang mana sangat kita nak kipas kan. Jadi maknanya tuan-tuan, tempat lain lebih mencabar sebenarnya. Jadi balik kepada persoalan yang ditanya ni. Dia tanya macam mana kalau baca follow sekali. Maka dari sudut afdaliyahnya, walaupun kita tak kata tak sah, Fatihahnya sah, tetapi dia tidak afdal melakukan sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab yang paling afdalnya, sebagaimana kita sebut tadi, dia mendengar bacaan imam. Dia mendengar bacaan imam. Sebagai makmum, dia dengar bacaan imam. Masa imam baca Fatihah, selesai saja imam baca Fatihah, barulah makmum membaca Fatihah. Baru membaca Fatihah. Lepas daripada baca Fatihah, dia kembali mendengar bacaan imam, iaitu imam baca surah. Itu yang terbaik. Jadi kita pakai yang tu. Kita pakai yang tu. Jangan nak kejar tu imam. Jadi kita menghayati dulu apa yang dibaca oleh imam tersebut. Apa yang dibaca oleh imam. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, seterusnya di sini, salam manakah yang lebih tepat berdasarkan kepada dalil membaca Fatihah setiap rakaat seperti mazhab Syafi'i, atau hanya membaca Fatihah ketika bacaan sir sahaja dalam mazhab Hanafi? Mana lebih tepat? Kalau mana nak lebih tepat, maknanya seolah-olahnya kita ni duduk atas sekali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab ni kita menentukan, okey, hak ni lebih tepat, kan, berdasarkan dalil. Sedangkan mereka ada dalil. Cara ijtihad masing-masing itu, cara menafsirkan dalil itu berbeza. Jadi kita nak kata mana lebih tepat, mana lebih bagus, tak.
semuanya betul, semuanya benar. Itu yang kita khilaf. Sebab sekarang ni kadang-kadang kita dapati orang dia nak kadang-kadang yang dia tak nak pakai mazhab, dia nak terus ala mazhabiyah, terus pakai aku nak Quran, aku nak hadis. Quran kata apa, hadis kata apa. Kita nak faham Quran tu satu hal, nak faham hadis tu satu hal pula. Nah, itu masalah. Maka dengan sebab tu para ulama mazhab empat ini satu mazhab yang diterima oleh kesemua. Maknanya mazhab ni sampai kepada kita secara mutawatir. Empat ni diterima. Dan khilaf itu sebenarnya memberi kebaikan kepada kita. Sebagai contoh, kadang-kadang benda khilaf ni penting juga. Dalam mazhab Hanafi contohnya, bila bayar zakat dengan duit. Mazhab Syafi'i bayar dengan beras. Kita tak kata mana ni oleh kerana dalil hadis Nabi sebut beras atau sebut makanan utama, jadi mazhab Hanafi ni kita tak boleh pakai, kita kena pakai mazhab Syafi'i berdasarkan dalil contohnya. Lagu tu jenuh kita tuan-tuan. Macam mana? Mai semua pakat nak bayar beras belakang. Ambil seorang. Ambil kata seorang segantang, dua gantang, tiga gantang, berapa gantang ish. Habis absorber kereta aku lagi, aku nak putar mana ni. Dia kena sewa lori lah. Satu, nak distribute pula. Nak bagi macam mana? Tak buat mana pun ikut dalil ni. Mazhab Syafi'i dia pegang pada dalil yang zahir. Hadis tak sebut pasal duit lah. Hadis sebut pasal segantang kurma, segantang syair, segantang gandum, dikiaskan pada kita segantang beras. Dalil Syafi'i lebih kuat. So kenapa pakai dalil Syafi'i? Contoh dia naya kita. Maka dengan sebab itu hari ini kita pakai mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab walaupun Hanafi menggunakan kias terhadap benda itu, lihat kepada nilai semasa lebih sesuai dengan masalah umat pada hari ini, dan ianya lebih mudah dan lebih bertepatan dengan kehendak zaman sekarang. Hatta dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khil dan juga Syekh Ali Syabaji, mereka ni mazhab kitab mazhab Syafi'i betul. Maka sebut tentang pandangan mazhab Syafi'i. Ditulis hujung tu, boleh juga kita berpegang kepada pandangan mazhab Hanafi yang membenarkan untuk membayar dengan nilai wang untuk maslahah pada hari ini. Nampak? Di situ sebab tu kita kata bahawa kita tidak melihat sesuatu itu kalaulah maknanya kalau tengok okey mazhab ni kita ambil ni dalil kuat, kita pegang yang ni saja. Sedangkan sebenarnya dalil kuat belaka. Mazhab Hanafi pun tahu dalil itu, tapi dia tak pegang pada hadis. Dia pegang lebih pada Quran. Mana Quran kata begitu, Quran mengatasi hadis. Tapi dalam bahasa Syafi'i dia berpegang juga memang Quran, tapi hadis ni mentaksiskan, mengkhususkan. Jadi berbeza pandangan dari sudut ijtihad. Nampak? Cuma aku nak pakai yang mana ni? Yang pening. Tak. Kita pakai mana kita mengaji. Senang je. Kita mengaji yang mana? Kita mengaji mazhab Syafi'i. Pakai mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu mazhab apa. Tahu tak mazhab apa? Tahu tak? Tak tahu pun. Tak tahu pun. Kita mazhab kita, teruk kita. Tak kita mengaji, tak tahu. Jadi, yang penting sekali ialah apa yang kita belajar. Tak kisahlah kita belajar apa. Kadang kita pun tak tahu tu mazhab apa, tapi kita belajar. Maka bila kita belajar, kita pegang apa apa kita belajar. Okey. Bukan dengan syarat maknanya kita nak ambil aku nak cari mana mudah. Ada jenis orang lain gitu. Dalam bab ibadat pun nak cari mana mudah. Sedangkan Islam tu dah mudah dah. Kan? Jadi maknanya di situ bila kita sebut tentang khilaf tadi nak menunjukkan bahawa kita jangan fanatik taksub terhadap khilaf sebab terhadap sesuatu mazhab. Sebab kadang-kadang berlaku ni ada orang beritahu saya sendiri. Dia beritahu apa? Dia kata kalau kita pergi masjid India, kita tak jadi makmum pada dia. Kita kena mufaraqah. Ulah dah. Sebab apa mufaraqah? Sebab tu imam tak baca bismillah. Dalam mazhab Hanafi, Fatihah bismillah tak asal. Mufaraqah. Oh tak apa, kalau begitu mufaraqah tu pergi masjid haram pun mufaraqah juga. Nah iya, mufaraqah saja. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Sebab itu bukan maknanya kita tak baca bismillah. Kita baca bismillah, tapi kita tahu walaupun dia tak baca bismillah, tak membatalkan salat. Sebab apa? Sebab dia berpegang pada mazhab yang kata bismillah tak masuk dalam
Al-Fatihah. Jadi maknanya kita meronikan. Itu tujuan kita mengetahui pandangan orang lain, supaya kita lebih. Kalau tidak, kalau kita tahu hak kita je, pergi kat Masjid Haram, dengar Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, tu imam ni tak baca Bismillah. Bismillah ni aku belajar satu ayat daripada Fatihah, tak baca Bismillah, tak baca Fatihah. Buat main seorang mufaraqah terus, kan? Dia rokok seorang di Masjid Haram pun jadi begitu. Sebab apa? Sebab dia tak faham dari sudut pandangan-pandangan yang lain. Sedangkan dia pun baca juga, cuma baca pelan. Dalam mazhab Maliki, Hambali dia baca juga, baca pelan, kan? Hatta pun tak baca langsung pun maknanya memang ada pandangan menyatakan sedemikian. Jadi tuan-tuan, jadi kita guna, kalau tanya soalan tadi, kita nak guna mana? Kita guna apa yang kita belajar. Bila kita belajar, kita baca. Dan semua ada dalil, berdasarkan dalil tadi saya sebut tadi. Kita tak kata hak tepat ni tepat tidak, ya. InsyaAllah semuanya adalah tepat belaka. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung dulu, ya. Banyak soalan ni, tapi saya nak tengok sini dulu. Kelebihan surah Fatihah. Yang pertamanya, surah Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yuftah qad ila al-yawm فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قد إلى اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Baik, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini nak menyatakan keagungan surah Fatihah, yang mana dinyatakan bahawa malaikat turun bagi salam kepada Nabi SAW, seterusnya menceritakan, memberi satu berita gembira dengan nurain, dengan dua cahaya yang diberikan kepada Nabi SAW. Fatihah ni lah yang diberikan kepada Nabi dan tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Rasulullah SAW. Mana ini special. Bila kata agung ni, ini special untuk Rasulullah SAW dan juga umat baginda. Lalu apa dia yang kata yang special, yang agung, yang hebat ini? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, iaitu Fatihah dan juga pengakhir surah Baqarah. Yang akhir surah Baqarah yang kita duk baca biasanya lepas solat, kita baca kan. Fatihah pun kita baca, kemudian Amanar Rasul kan, kita baca sampai habis, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semua ayat-ayat yang diturunkan, yang special disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah kita beramal dengan ayat-ayat ini. Maka apabila kita membacanya, setiap huruf yang kita baca, kita akan diberikan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Permohonan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa yang terdapat dalam bacaan-bacaan ayat tersebut. Jadi di sini menunjukkan betapa, walaupun kalau kita lihat perbincangan ulama dari sudut, apakah ada ayat lebih afdal daripada ayat ni? Ayat ni lebih afdal daripada ayat ni? Setengah ulama menyatakan ayat Quran ni sama aja, semua afdal belaka, tak ada beza antara satu sama lain dah. Tetapi dari sudut kadang-kadang ada juga pandangan menyatakan dari sudut pahalanya beza, ni lebih sikit, tu lebih kurang sikit. Tapi semua pahala, sebab Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Kata Nabi, man qara'a harfan, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, falahul hasanah, dia dapat kebajikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebajikan ini, pahala ini digandakan 10 kali ganda. Oh, banyak.
Wala aqulu, dan aku tak kata Nabi kata alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim satu huruf. Walakin alif harf, alif satu huruf, lam harf, lam satu huruf, mim harf, mim satu huruf. Maknanya bila kita baca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Ya. Alif lam mim. Alif lam mim, baru alif lam mim, belum lagi yang lain. Belum lagi zalikal kitab, belum lagi setiap satu huruf itu ganjaran yang banyak. Itu yang kata Quran ni al-muta'abbad bitilawati, yang dikira ibadat bila membaca. Nak cantik lagi bila kita faham makna. Baru ni ada orang mesti kadang-kadang tak tahu lah, kadang mungkin tak mengaji lah. Dalam satu rancangan radio ni ada orang telefon tulan nombor senek kereta dan buka radio, adalah satu slot ada satu slot lah, ada orang bercakap misalnya langsung, maknanya ada seorang cakap pasal musibah, ada seorang telefon, dia kata ni, saya nak bagi komen sikit ya. Kita silakan, kau tu kata silakan. Kita melihat pada hari ini musibah yang berlaku pada alam dunia pada hari ini sangat-sangat banyak. Tapi sebenarnya kita renung ke tidak betapa Al-Quran banyak membicarakan soal alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam. Alif lam mim. Alam. Kita mengikut mana kawan ni? Alif lam mim jadi alam juga. Alif lam mim alam dia kata. Kan? Sedangkan alif lam mim ni huruf-huruf, alif satu huruf lam bukan alam. Dalam Quran alamin tak apalah, alam kan, ni alam pula. Dia tafsir ikut kepala dia, ni tak boleh. Sebab tu kena mengaji ya. Ni ada timbul orang kadang tak mengaji. Dia belajar baca, dia baca Quran, bila main temu duka kena sila baca bola dengan alif lam ra. Dia pun alif lam ra. Baik, kerja mana ni? Waqaf berhenti. Dia boleh berhenti lagu tu alif lam ra. Waqaf. Kelakar pun habis tentang mana dia tak mengaji. Dia tafsir pun suka aja. Maka benda seumpama ni tidak wajar. Kena mengaji. Jadi ayat Quran ni afdal, semua afdal. Kita tak kata wali dia afdal, tak. Semua afdal. Tetapi apabila melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, maknanya ada ayat-ayat yang ada specialnya. Begitulah. Semua ayat special belaka. Tapi ada hadis special di sini, special. Contoh bila Nabi sebut tentang surah Al-Ikhlas kan, menyamai 1/3 Quran. Special tu. 1/3 Quran, thuluthul Quran. Hingga bila sebut sahabat Nabi boleh khatam satu malam. Mereka pun terkejut nak khatam jodoh satu malam kan? Ada satu kes saya masuk dalam Facebook, comel cantik juga. Di mana ada seorang tua ni dia nak kena bedah. Dia nak kena bedah buat operation. Bila pakai baju bedah tu dia menangis. Doktor tanya dia, "Pasal apa pakcik menangis?" Contoh, "Pasal pakcik menangis." "Pakcik takut kan? Tak sakitlah kita akan bius apa semua." Dia kata, "Bukan pakcik takut, pakcik tak takut." "Lepas tu pasal pakcik menangis?" "Pakcik takut, pakcik tak sempat, pakcik tak dapat baca Quran semasa pembedahan dijalankan. Sebab pakcik ni setiap masa pakcik tak penuh tak baca Quran. Bila pembedahan nanti bius apa semua menyebabkan berapa jam, kalau 4 jam, 5 jam, 4-5 jam pakcik tak baca Quran. Tu pakcik sedih. Tanya pakcik ni untuk baca Quran banyak mana?" "Sehari pakcik baca 10 juzuk. Mana setiap 3 hari sekali khatam satu Quran." Ni bukan kita cerita orang zaman-zaman dulu. Orang zaman dulu memang banyaklah cerita macam ni. Zaman sekarang masih ada. Sehari 10 juzuk. Bayangkan banyak-banyak. Alif lam mim dia dah 30 pahala. Sehari 10 juzuk. Cuma pakcik baca 3 hari khatam. Lepas tu tak apalah. Kok mana pun nak kena operation juga, dia pun minta kepada permission sebelum nak operation, nak bius pakcik nak minta solat sekejap. Solat. Pakcik nak minta baca sikit Quran sebelum nak start bius. Dia baca sikit Quran, 1 juzuk baca.
Dia berbaring atas tempat duduk tu. Doktor bawa pergi pembedahan. Pergi nak bedah. Doktor heran bila mana mendapati bahawa lidah dia masih bergerak membaca Quran, sedangkan dia dalam keadaan bius tak sedar. Kan? Jadi maknanya sesuatu yang memang pelik. Tetapi bila orang berdamping dengan Quran tu, dia automatik. Maknanya Quran tu duduk dengan dia. Quran tu duduk dengan dalam hati dia. Walaupun dia tak sedar, Quran tu masih hidup dalam diri dia. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok Allahu Akbar, kita jauh sangat. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa kurang-kurangnya kita berdamping dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kelebihan seterusnya, kelebihan surah Fatihah ini. Surah Fatihah merupakan bacaan rukun dalam solat. Mana itu kelebihan dia? Fadilat dan fadail dia. Surah lain tak baca, setiap rakaat tak baca. Tapi surah Fatihah itu khusus berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis ini kita baca tadi kan, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Fatihah ni kok mana pun kena baca. Atas dalil inilah, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita sebut tadi dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa makmum kena baca, imam kena baca. Dalam solat jahar lah, kalau solat sirri malah semua baca kan. Dalam solat secara senyap-senyap tu semua baca lah. Ni solat jahar, solat yang dibaca kuat, maghrib, isyak dan juga subuh. Makmum pun kena baca juga, kecuali masbuk. Kecuali makmum masbuk. Macam mana makmum masbuk? Iaitu ketika mana dia datang lewat. Dia datang tu imam, dia baca surah lah. Dia pun Allahu Akbar, dia start baca Fatihah. Jangan baca doa iftitah, terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk. Bila mana imam rukuk, maka pada waktu itu, oleh kerana dia masbuk, dia rukuk bersama imam untuk mendapat rakaat. Kalau dia sempat rukuk bersama imam, man adraka ruku' wal imam falahu raka'ah. Sesiapa yang sempat rukuk bersama imam, dia akan dapat rakaat. Tetapi kalau dia tak sempat rukuk, dia tak dapat rakaat. Ini kena faham. Pernah sekali itu berlaku pada saya sendiri. Saya pergi solat asar. Solat asar di masjid, saya lewat. Sampai-sampai itu saya pun takbir Allahu Akbar, baru bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Saya pun rukuk bersama imam. Bila rukuk sama imam ni, tiba-tiba ada datang seorang, duduk sebelah saya. Kan? Duduk sebelah saya. Tak apalah. Bila kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia baru rukuk. Dia rukuk. Kan? Kita nampak dia rukuk. Okey. Bila imam bagi salam, dia bagi salam sekali. Ni kawan sebelah. Saya pun tanya, tengok sebelah, pakai jubah putih dengan serban, dengan janggut tu dia. Tak apalah. Saya tanya tadi, orang Melayu ni, orang Melayu. Minta maaf nak tanya ni, tadi rakaat pertama sempat dah rukuk dengan imam saja. Saya tanya aku, dia terlupa kan. Dia kata tak sempat. Mana dia tahu lah. Dia tak sempat rukuk dengan imam, maknanya imam dah i'tidal, dia baru rukuk. Lepas tu saya kata, kenapa bagi salam? Tak boleh ke? La ilaha illallah, maknanya dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Saya kata tak boleh, encik tak sempat rukuk sama imam tadi, mana encik tak dapat rakaat. Encik tak dapat rakaat, jadi encik kena tambah satu rakaat lagi. Kita bingung-bingung. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nilai orang daripada pakaian dia. Nampak pakaian macam tu rusak kan? Tapi rupa-rupanya tak mengaji. Bab muafiq masbuk pun tak lepas. Dia kira dia tak sempat lah sikit kan jauh mana, tidak rukuk kan jauh mana, dia kata sikit sangat tak tahan tu pun berkira. Ikut kepala dia lah, ikut kepala dia. Takkan dia tu pun nak berkira, boleh kira cincai. Dia bukan boleh cincai, tak cincai macam tu. Solat ada disiplin dia. Ada disiplin dia. Sempat satu rakaat, maknanya nak sempat dengan imam dikira pada rukuknya itu. Sempat tak sempat kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab tak faham. Sebab tu kita sebut tadi bahawa jangan kita pandang remeh. Tambah-tambah memang yang kata Fatihah ini satu rukun dalam solat yang dibaca.
Dan bacaan Fatihah bila mana dia rukun dalam solat, tuan-tuan, dia kena baca, bukanlah hati. Ini satu perkara lagi nak sebut. Dia jenisnya. Ini nak solat ni. Mulut ni tak gerak langsung. Kunci tu. Lagi rokok. Ni solat apa ni? Orang bisu apa ni? Mana dia tak baca? Dia kata mana tak baca? Bacalah hati. Tak kira, tuan-tuan. Tak kira. Dia kena sebut. Dengar telinga sendiri. Kalau telinga tak pekak, kalau telinga pekak tak dengar, tak apalah. Asalkan dia menggerakkan bibir dia. Yang nama baca ni makna menggerakkan bibir dia, menggerakkan lidah dia. Itu nama baca. Jadi Fatihah ni rukun. Dalam solat, setiap rakaat dia kena baca dalam solat yang kata Fatihah. Dan Fatihah ini kena baca, kena lafazkan. Bukan dah suruh kuat, dah. Sesuai. Pelan kita seorang ni. Jangan hanya masuk was-was pula lah. Awal-awal ni. Awal-awal ni tak tahu nak kata apa lah. Kan? Pernah sekali tu ada satu tempat, ada seorang yang mengadu pada saya. Dia kata, Ustaz, pernah sekali saya solat maghrib. Sebelah saya ni orang was-was. Solat maghrib, sebelah saya ni duk usalli fardul maghrib. Usalli fardul maghrib. Allah, dia kata, Ustaz, saya duk terus solat dia gerak begitu je. Sebab apa? Sebab dia dah baca kuat, menyebabkan saya pun terganggu. Sampai saya baca pun tak betul. Saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Sebab dia duduk maghrib. Saya pun dengan saya pun duduk maghrib sekali, dia kata. Sebab apa? Terganggu. Lepas pada tu tak apalah. Dalam duduk geram, tiba-tiba dia lepas. Allahu Akbar. Lepas. Saya duduk sebelah lega. Tolong lega untuk dia. Sebab apa? Lepas dah. Dia lepas dah. Ya. Ku ingat ke panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sebab apa? Dia baca Fatihah. Ni main tak baca Fatihah pula. Dia baca kuat. Dia baca ni setakat telinga kita je. Kita seorang dengar cukup lah. Tapi dia baca ni satu soft dengar. Alham. Oh, dia kata kacau dah lagu ni. Bayangkan lagi 3 rakaat aku akan bersama dia, bayang. Sekarang ni pun dah tak tahan ni. Dia duduk alham. Allah. Ini orang wawah dia masalah. Akhirnya dia kata, Ustaz, waktu tuntah macam mana saya pun tak tahan, Ustaz. Saya pun sigur dah. Sigur dah tu lah. Jatuh tu boleh bawah. Cuma saya nak tanya Ustaz, semayang saya sah tak pergi sigur orang. Ada tanya soalan tu diri dia, bukan pasal wah-wah tu. Pasal dia duduk sigur orang tu kan, dah solat tu kan. Nak ceritanya tuan-tuan bagaimana dia tak faham rukun qauli itu apa. Memang Fatihah itu rukun qauli, tapi baca rukun qauli itu baca bukan maknanya nak kena kuat-kuat. Dan juga bukan bermakna bacalah hati. Lah hati tak bagi baca. Lah hati tak bagi baca kan. Ada pula baru ni timbul dalam internet lah. Kalau WhatsApp kan, WhatsApp dalam Facebook dan sebagainya, bisik tak boleh dia kata. Bacaan yang macam bisik macam bisik tak sah dia kata. Saya nak tanya, bisik bacaan macam tu dia kira baca ke tak baca? Apa masalah? Apa tak sah mana? Yang penting hati orang jadi wawah tu bila betul. Oh tak boleh, kenapa? Betul dia alhamdulillah kuat lah. Kan? Saya mudahnya petua dia, kalau tuan-tuan, kalau siapa yang ada masalah macam ni ataupun kita jumpa orang macam ni, kita tolak dia jadi imam. Kalau macam kuat, baca Allah kuat pasal imam. Tak apa lah kan? Jadi maknanya ini was-was, kena atasi. Dan surah Fatihah, bacaan rukun, mana special surah Fatihah. Tidak, Allah Ta'ala tak pilih surah lain. Kan? Tak pilih surah lain, pilih surah Fatihah untuk dibaca dalam. Maka itu specialnya. Ayat lain mana ada dalam Quran ni, dalam solat ni, ayat Quran satu ya. Tak wajib bacaan Fatihah. Hal lain ada. Hal lain kalau rukun qauli dah apa? Saja refresh balik. Rukun qauli dah apa? Rukun qauli dalam solat dah apa? 15. Ada apa? Rukun qauli dalam solat dah apa? A 1, B 3, C 5, D 7, E 13, F kesemua jawapan di atas adalah salah.
Mana? 13. Banyak yang rukun qauli. 13 semua sekali. Rukun qauli ni 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Itu tak boleh kita senyap, angkat tangan senyap. Angkat tangan ni sunat. Sebut tu Allahu Akbar, itu wajib. Allahu Akbar. Sebab tu hal nak sebut bagi betul ialah Allahu Akbar. Itu sebut guna betul. Jangan panjangkan akbar, jangan Allahu Akbar. Oh, macam Piramli tu Asbirah Fadi kan. No, tak ada salah. Tak. Pernah sekali tu saya dululah masa stesen bas apa Pudu Raya, lah Pudu Central kan. Dulu saya pernah naik bas balik kampung, naik bas singgah kat situ, balik sampai situ bisa pagilah daripada kampung mari situ, pagi ke 4, 5 pagi. Singgahlah solat kat surau kat situ. Dengar Tok Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lali kita dengar kan. Saya pun dah fikir macam mana nak buat ni. Aku duk kalut, tak apalah. Lepas solat subuh semua, lepas wirid zikir semua, saya pun tengok dia duk kata penyuruh tu, saya jumpa. Assalamualaikum. Dia waalaikumsalam. Yang dia tengok saya. Saya pun ni minta maaf tuan. Saya nak tegur sikit boleh tak? Saya nak tegur sikit boleh tak? Dia pun tengok atas bawah. Siapa nak tegur aku ni? Kan? Tapi saya minta maaf kat dia dulu. Minta maaf, nak tegur sikit tak? Minta izin. Sebab manusia ada ego. Kan? Kalau habis, ni cik, aku nak tegur sikit ni. Bahaya kan? Gaduh. Tu saya kata minta maaf ni. Kalau bahasa orang tu, excuse me. Gitu lah kan? Apa, minta maaf, nak tegur sikit lah. Dia pun nampak tak selesa, tapi bila kita dah minta maaf kat dia pun, apa dia? Dia tanya, apa dia? Dan Encik tadi azan tadi tak tepat sebab Encik memanjangkan akbar. Akbar patutnya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab akbar maksudnya maha besar. Tapi kalau akbar maksudnya gendang. Makna tu dah bertukar dah. Daripada maha besar jadi gendang. Jadi Encik tadi Tok Bilal tadi, tuan azan tadi tak apa nak tepat. Panjang bar tu, tuan pendekkan bar tu saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah tunggu dia dah. Dah tunggu dah. Tuik balik. Sebab kita nak sampai mesej ya, bukan buat apa. Stay orang kita, nak tunggu. Jawab. Anak aku ke tak? Ini masalah orang kita. Anak aku ke tak? Anak aku ke tak? Ini yang kadang-kadang ego menguasai ni. Amboi, dia terluar aku, dia siapa? Kan? Asal gimana? Saya pun mengaji pondok 8 tahun mula ada bergaduh. Jadi matlamat kita bukan nak dengar dia cakap apa, bukan nak dengar dia terima atau tak terima. Matlamat kita nak sampaikan mesej. Sudah. Dia tak nak kata apa? Assalamualaikum. Balik. Sudah. Dia berfikir, dia setuju tak setuju, dia ada akal. Dia tak percaya, dia cari sendiri. Kan? Dan lepas 4 bulan lepas tu tak siap saya, kebetulan saya balik sekali lagi naik bas juga. Dah okey dah. Dah okey. Disebut dengan betul dah. Akbar itu dependent. Jadi maknanya sebutan tu kena betul. Sebutan yang pertama rukun qauli itu ialah akbar, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, ini nak kita bincang surah Al-Fatihah. Sebab tu surah Al-Fatihah kena baca bagi betul. Tashih macam yang diajar tadi. Kan? Dibaca dengan betul, bermula dengan bismillah sebab bismillah itu salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu kena sebut, bukan ha pula, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bukan nak baca berlagu macam qori kebangsaan ke qori antarabangsa. Kita baca bagi betul je. Tu je. Baca bagi betul, tu je. Bukan nak baca bagi sedap macam apa. Baca bagi betul. Itu syarat yang nak sedap. Itu tambahan. Itu tambahan. Baca bagi betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa maknanya itu sebut tu jelas. Sebutan tu makhraj bagi kena itu je. Makhraj bagi kena sebutan itu. Jadi tak susah. Ini Fatihah ini kita baca, bayangkan kita baca hari-hari tuan-tuan. Kalau tak sah satu, bukan satu tak sah, habis semua. Habis semua. Jadi baca bagi betul. Yang kata surah Al-Fatihah. Lepas baca betul pula, nak mari pula penghayatan dari maknanya, intipatinya. Ini akan dibincang nanti ya. Lepas ni Ustaz Azhar akan bincang tentang tafsir surah Fatihah. Nak lihat bagaimana isi kandungan surah Fatihah ini, yang bila kita baca tu kita rasa feel, masuk dalam jiwa kita, rasa kebesaran, keagungan Allah. Rasa ya. Jadi makna situ tuan-tuan, baca betul dah, okey, clear. Baca betul, tapi jangan duk baca betul. Sebab kadang-kadang satu masalah kita juga, kita belajar baca daripada kecil sampai besar, tak habis-habis belajar baca. Makna tak belajar pun tak jadi ya. Makna nak kena belajar tak? Sebab bila kita baca tu kita rasa dalam jiwa kita betapa kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Memang Allah wajib dipuji. Allah yang memelihara, yang memiliki semua. Rabbil Alamin. Al-Alamin ini masih Allah. Sesuatu selain pada Allah semua alamin belaka. Bukan setakat manusia, haiwan, jin, tumbuhan, malaikat, langit, cakrawala, semua sekali. Semua sekali. Maknanya hebatnya Allah, kita merasai, rasa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi baca Fatihah itu dengan bermakna. Ini yang kata Syekh Qutb. Syekh Qutb kata apa? La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tidak mengetahuinya melainkan orang yang merasainya, menikmatinya. Jadi kita baca Fatihah itu dengan betul. Doa. Yang tiga apa? Rukun qauli. Ada? Baca tahiyat. Ataupun kita baca tasyahud. At-tahiyatul mubarak. Ini pun ada awal was. At-tahi. Apa ni? At-tahi mana? Baca elok-elok. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu habis itu. Itu dah bagi tahiyat. Atau dah bagi tasyahud. Daripada at-tahiyat sampai dah tasyahud. Baik. Itu yang rukun. Kemudian yang keempat, selawat kepada Nabi. Sambung Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurangnya. Yang rukunnya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli yang perlu dibaca, yang perlu disebut, termasuklah surah Al-Fatihah berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa anna Rasulullah SAW qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya tengok soalan pula ni, nampak banyak soalan. Selang seri je Mana dia? Ustaz, kalau imam baca laju dan terus rokok dan makmum tak habis lagi baca Fatihah, apakah hukum kalau tak habis baca Fatihah itu? Imam baca laju ekspres rakyat. Kan? Perterang. Imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita pula pasien makmumnya baca lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak nak habis tu ayat tu. Memang sungguhlah tertinggal sungguhlah. Baik, dalam konteks fiqh kita ulama bincang soal ini. Dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Maknanya bila mana kita baca Fatihah tak habis lagi, imam laju, imam rokok. Okey. Tambah-tambah kadang-kadang imam ni dia main tarawih. Waladhdallin amin. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Allahu Akbar. Terkejut kita. Tarawih nak kerja 20 rakaat. Kita bangun dah Ar-Rahman Rahim, dia Allahu Akbar. Tak gelak kabut. Bukan sekadar terkejut, semua bukan terkejut pula lah. Sebab apa? Cepat sangat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita dibenarkan ketinggalan daripada imam, makna kita baca Fatihah. Baca Fatihah. Habiskan Fatihah sebab kita muwafiq. Sebab kita bukan masbuk tadi. Kalau masbuk tak apa, ni muwafiq. Maka kita baca sampai habis. Imam rakaat, kita baca lagi, teruskan. Imam i'tidal, kita baca lagi, teruskan. Imam sujud, kita baca lagi, teruskan. Imam doa antara sujud, kita baca lagi, teruskan. Imam sujud kali kedua, kalau kita tak habis baca lagi, waktu tu kita ada dua choice. Satu, mufaraqah, sebab kita dah tak dapat dah yang tu. Yang kedua, kita terus ikut imam rakaat tadi tak kira, nanti kita tambah satu rakaat lagi. Kan? Rakaat tadi tak kira, sebab kita sudah ketinggalan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Maka maknanya kalau setakat imam sujud yang pertama kita dah habis dah, kan? Walau talin amin, kita berrakaat. Okey, tak apa. Maknanya boleh kejar lah tu. Tapi sebab itulah imam ni kalau ikut dia punya syarat dia tak boleh lambat sangat dan dia tak boleh cepat sangat. Dia kena sederhana. Dia tak boleh cepat sangat, dia boleh lambat sangat. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Adakah surah Al-Fatihah ada digunakan dalam perubatan Islam? Soalan. Sebenarnya ada dalam ni. Masuklah kelebihan Fatihah yang akan kita bincang nanti, tentang bagaimana penggunaan surah Al-Fatihah dalam perubatan Islam. Oleh kerana dia tanya, saya sambung teruslah, mana masuklah kelebihan itu dari sudut penggunaan dalam perubatan Islam. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya satu ketika sahabat Nabi SAW, mereka itu bermusafir sampai satu tempat. Itu penempatan, maka nak tumpang duduk kat situ lah, tidak dibenarkan. Lalu ketua kabilah itu dapat satu sakit, maka nak berubat tak baik, tak tahu nak buat macam mana, minta sahabat Nabi ni berubat. Sahabat Nabi pun jual mahal sikit lah. Tadi kita minta tolong, lepas tak mahu tolong kan. Boleh nak berubat? Boleh. Tapi kena bayar sikit. Kan? Upah, no problem. Asalkan kami punya ketua kabilah ni orang yang sangat besar kan, dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Tak apalah, dia pergi berubat. Dia bukan bomoh tu tak. Dia kata sahabat dia bukan bomoh pun. Tapi dia nak berubat, dia teringat apa? Dia teringat bagaimana Nabi SAW ajar surah Fatihah. Duk bagi penekanan surah Fatihah. Dan surah Fatihah kalau baca selalu kan, maka sudah tentu dia mempunyai keistimewaan yang tertentu, yang hebat. Kan? Maka dengan sebab itu, dia pun baca surah Al-Fatihah. Dia berubat dengan bacaan surah Al-Fatihah. Baik, dia kata ketua kabilah tersebut. Baik. Jadi maknanya di sini diberi upah. Bila dia beri upah, dia pun nak terima tak terima ni. Tadi saja lepas gerak yang lebih kurang betul lah kan. Tapi upah apa? Dia baca Fatihah pun upah boleh kan. Jadi soalan macam tu, refer kepada Nabi SAW, Rasulullah menerimanya, maknanya tak ada masalah. Dari sudut hadis panjang ceritanya, cuma saya ringkaskan. Nak cerita je ialah apa? Ialah Fatihah itu juga boleh menyembuh penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Quran kata, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin." Allah Taala turunkan daripada ayat Quran itu boleh memberi syifa. Syifa itu penyembuh dan rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka daripada situ tentang menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah juga boleh digunakan dalam perubatan Islam. Memang dalam perubatan Islam, bila mana dia menggunakan ayat-ayat Quran, dia akan mula dengan Fatihah dulu. Dia akan baca sebelum dia baca ayat-ayat lain, dia akan baca surah Fatihah yang terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Bolehkah kita amalkan mazhab secara bercampur? Contoh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi campur. Ni bab campur ni. Baik. Dia bukan masalah campur ya. Masalah kita, macam saya sebut tadi, kita beramal atas apa yang kita belajar. Bukan sengaja nak cari yang mudah. Okey, mazhab Hanafi cara ambil wuduk dia susah, tak mau tinggal ambil yang mudah.
mazhab Syafi'i mudah lagi pakai pun 3 helai rambut ya. Kemudian mazhab ni dia tidur tak betul sembahyang. Mazhab Syafi'i betul tak mau ambil Hanafi dia tak boleh. Hak dia macam ni dia kira dia berpindah randah macam tu ikut suka dia aja, ini dilarang sebab itu mengikut hawa nafsu. Tapi bila mana kita memang pegang mazhab Syafi'i, kita belajar daripada kecil kita pegang. Tiba-tiba macam saya sebut tadi, boleh tak kita pegang mazhab Hanafi dalam setengah perkara? Hak kita belajar, boleh. Macam zakat tadi, bab muamalat banyak kita pegang mazhab Hanafi. Sama ada kita tahu, tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu pun. Kita pergi beli barang tuan-tuan di kedai, kita ikut mazhab Hanafi ni Syafi'i banyak. Kalau mazhab Syafi'i kita pergi beli wayak tu jauh kan, contoh beli ayak gaul ni kan. Kalau mazhab Syafi'i kita kena angkat jual beli. Semakin tu wah beli ya. Wah jual kata. Kena angkat jual beli. Tapi selama ni kita buat tak? Kita ambil ya, bagi duit, senyap gitu je lah. Sah ke tak sah? Dalam mazhab Hanafi kan? Jadi maknanya kadang-kadang kita beramal, kita sendiri pun tak sedar. Okey, baik, tak apa. Kadang-kadang itu nampak muamalat. Kita ambil dalam konteks orang mati, kita sedekah Fatihah lah, ataupun kita baca Quran kan, kita sedekah Quran kan. Tuan-tuan tahu tak? Kita pegang mazhab apa? Tak tahu. Imam Syafi'i kata tak sampai. Imam Syafi'i kata berdasarkan wa alaysa lil insan illa ma sa'a, bacaan Quran tak sampai kepada si mati. Tu hak kita dah baca dulu. Hak kita baca tu kita tak pegang pada pandangan Imam Syafi'i. Cuma kita tak tahu, kita belajar kata boleh. Mazhab apa pun kita tak tahu, tunggu kita kata boleh berdasarkan dalil sekian ulama kata sekian. Kita pun tak tahu mazhab apa kan? Tapi jumhur kata boleh, jumhurul ulama kata sampai. Tapi Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Jadi maknanya tuan-tuan, kita pegang mana tu. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, kita berpegang atas apa yang kita belajar. Sebab kita tak nak ta'assub mazhab satu, dan tidak juga tak mau tak bermazhab. Masalah juga tak bermazhab ni. Kononnya dia pakar tak kira lah. Sedangkan mazhab ini satu jalan nak menuju kepada kepahaman kita terhadap dalil-dalil ataupun hadis Rasulullah SAW. Kan? Jadi maknanya di situ tuan-tuan, khulasah kesimpulannya kita berpegang atas apa yang kita belajar. Kalau orang pergi Pakistan, otomatik dia belajar dalam mazhab Hanafi. Kita nak kata dia salah tak? Tak. Ya? Baik. Salam Ustaz, selain dari tauhid uluhiyah dan rububiyah, apakah ada juga tauhid mulukiyah dalam Al-Fatihah? Oh, tauhid tambah satu lagi mulukiyah. Maliki yaumiddin itulah. Ya, Maliki yaumiddin itu dah termasuk dalam rububiyah dah. Dah termasuk dah. Sebab Allah Taala yang menguasai. Sebab dia kena faham kadang orang tak faham apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah. Lepas tu timbul mulukiyah ni kan. Dia faham rububiyah, uluhiyah tu, mulukiyah tu termasuk dah. Menunjuk kepada kekuasaan kan. Sebab rububiyah ni apa? Rububiyah makna dia senang dalam bahasa yang mudah lah kita ambil mentauhid, yang saya petik daripada kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Kitab Jawi senang. Dia dalam bahasa Melayu. Rububiyah ni mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Itu rububiyah. Mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Allah Ta'ala saja yang menurunkan rezeki, Allah yang mentadbir, Allah yang memiliki, Allah Ta'ala yang mencipta manusia, mencipta langit. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhati betul-betul ayat-ayat dalam Quran yang bersifat rububiyah ni, Allah sebut kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami akan pelihara Quran. Wa nahnu narzuqukum, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Nampak tak? Allah guna kami. Ini kadang-kadang kalau orang tak belajar masalah pula. Dia kata, apa siapa Allah guna kami? Kami tak mana ramai? Pula dah. Sebab tu kita kena faham dalam bahasa Quran. Bahasa Quran nak kami ni bukan semua makna ramai dah. Contoh, dalam bahasa Arab lah, bahasa Quran bahasa Arab. Kalau kita nak tanya apa khabar, kita kata apa?
Ha? Kaifaha? Kaifa haluka? Lah bahasa Arab bukan tak tahu ni basic semua tahu kan. Apakah kya hal hai? Oh, itu tahu. Macam mana? Metik ho. Asyik nanti takwina dari tumsa je ko hi, mehebu be milih. Ela je ko si sebagai hai. Itu tahu Arab. Kaifa haluka? Apa khabar? Jangan kata kaifa haluka. Sebab kalau kaifa haluka, paha aku tak luka. Luka kaki bukan paha ya lah. Kaifa haluka? Ka itu merujuk kepada seorang. Ka, perempuan ki lah, laki ka. Tapi kalau ramai macam saya dengan tuan-tuan, saya kata kum kaifa halukum. Sebab tuan-tuan ramai, saya tak kata kaifa haluka, tak kena kaifa halukum ramai. Baik. Tetapi tuan-tuan, dalam bahasa Arab juga, bila mana kita berjumpa dengan seorang yang kita hormat, kata guru kita jumpa dia, cikgu, selamat hari bu, cikgu apa khabar? Kita akan tanya dia, kaifa halukum cikgu? Kita tak akan kata kaifa haluka. Kalau sebut kaifa haluka ni macam kita senang member kita ya. Tapi oleh kerana dia cikgu kita nak hormat dia, kita nak besarkan dia, kita kata cikgu kaifa halukum. Dia seorang ya. Kan? Dia tak terkejut kita sekali halukum, dia tengok kanan kita. Aku seorang ada, dia tak terkejut sebab dia tahu dah itu tanda kita nak membesar, nak hormatkan dia. Jadi maknanya penggunaan ganti nama ramai kepada seorang itu bukan makna ramai. Setengah-setengah perkara nak menunjukkan apa? Kebesaran. Sebab itu bila Allah gunakan kami sebenarnya ganti nama ramai kepada satu, nak menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Sebab itu bila orang faham betul, kita bila baca Quran tu kita rasa feel. Allah sebut kami yang turunkan rezeki kepada kamu. Dalam baca tu kita rasa kebesaran, keagungan Allah. Sebab itu ayat-ayat rububiyah sahaja yang Allah sebut kami. Ayat menunjukkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah dan perbuatan Allah kan? Tetapi kalau ayat uluhiyah yang ditafsirkan, ditakrifkan sebagai mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba, makna kita tu yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita tu jangan syirik dalam pengabdian diri kita kepada Allah, jangan syirik. Allah guna aku. Wa iyaya fa'budun. Kepada aku kamu kena sembah. Bila menyebut sembah, Allah guna aku. Sebab uluhiyah pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali maka mengabdikan diri kepada aku. Makna pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan guna aku. Itu beza dia. Kalau kita faham beza ni, insya-Allah kita dapat memahami Fatihah itu dengan lebih berkesan, dengan lebih penghayatan yang terbaik. Ya, insya-Allah. Salam Ustaz, siapa tentukan surah Fatihah adalah pertama dalam Quran? Terima kasih Allah Ta'ala. Adakah surah Fatihah kan surah yang pertama kan? Siapa tentukan? Allah. Nabi tidak berijtihad dalam masalah ini ya? Ini bukan daripada Nabi ya? Bukan daripada sahabat ya? Tak. Kalau Ustaz kata macam tu, bukankah ayat pertama turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Argument kan macam dua orang pula kan. Bukankah Ustaz kata bukankah ayat yang pertama tu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Tiba-tiba pasal Fatihah di depan, patutnya buka-buka Quran Iqra'. Kita kena faham dari sudut proses penurunan Quran. Anda kena mengaji ulum Quran pula. Anda kena mengaji ulum Al-Quran. Proses penurunan Quran dia ada dua. Ada dua. Yang pertama, Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Turun itu lengkap 30 juzuk sebenarnya. Kalau kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau terjemahan dalam biasa terjemahan Quran, dia kata sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar kan. Sebenarnya nak lebih tepat lagi, kami turunkan Al-Quran seluruhnya pada malam Al-Qadar. Sebab apa? Sebab perkataan anzalna itu, anzalna bukan kelakuan ya. Anzalna tu, kata anzala tu turun. Anzalna kami turunkan. Anzala ni maksud turun sekaligus. Kalau turun sikit-sikit dia panggil nazzala. Nazzalna.
Itu penggunaan perkataan. Ini kena faham kaedah ni. Kalau Allah guna nazzalna, itu turun sikit-sikit. Tapi bila sebut anzalna, turun semua sekali. Perkataan itu menentukan makna. Surah Al-Qadar cerita Quran turun sekaligus malam Al-Qadar. Sekaligus. Dalam hadis dinyatakan bila memanglah hadis riwayat Ibn Abbas menyatakan Quran turun 2 peringkat. Pertama Allah mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Itulah pertama tu. Turun sekaligus ini tuan-tuan 30 juzuk dah lengkap komplit. Itulah Quran yang Allah mahfuz. Itulah Quran diturunkan bermula surah Fatihah sampai surah An-Nas. Dah lengkap dah. Susunan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana ijtihad, itulah susunan asal daripada Allah yang disebut sebagai kalamullah. Daripada Fatihah sampai An-Nas dah lengkap dah. Cuma bila turun kepada Nabi, turun peringkat kedua. Turun kepada Nabi melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Turun tak ikut susunan. Turun mengikut keperluan, mengikut peristiwa. Kadang-kadang orang main tanya tentang Zulkarnain. Itu ayat surah Al-Kahfi cerita pasal Zulkarnain. Kadang-kadang orang main tanya tentang ruh. Yas'alunaka 'an ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Kamu telah diberikan ilmu tentang malaikat sedikit dah. Turun tentang ruh. Jadi mengikut situasi. Khawlah mengadu kepada Nabi SAW. Khawlah mengadu suami dia, zihar dia, dalam surah Al-Mujadilah yang saya masih lagi bincang sekarang ni dalam IQ. Dia mengadu, turun ayat Quran cerita pasal hukum zihar. Jadi maknanya ayat pertama turun Iqra, sebab keperluan Iqra itu yang utama. Nak cerita ni Islam ni agama ilmu. Iqra pula bukan baca saja, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Taala. Turun itu tak ikut susunan, mengikut kepentingan keperluan yang ditentukan oleh Allah Taala. Jibril turun kat Nabi SAW. Tetapi masa turun itu Jibril dah beritahu kat Nabi susunan balik pada yang asal. Tak sini, tak sini, tak sini, tak sini, tak sini, tak sini, habis. Dan Al-Quran memang komplit, memang asalnya daripada Fatihah. Sebab itu kalau kita kata siapa yang letak, itu memang dipanggil, dalam kaedah dipanggil tauqif. Tauqif ni maknanya tidak ada ijtihad. Dia terus. Memang itu satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penetapan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, sekiranya kita tak sempat nak habiskan baca Al-Fatihah dalam solat dan imam rokok, apakah kita perlu habiskan Fatihah itu atau terus rokok bersama imam? Saya sebut tadi, kalau kita muwafiq, kita kena habiskan Fatihah dan kita dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau kita masbuk, kita terus rokok bersama imam. Ini dari jawab tadi. Ustaz, penggunaan mazhab berlainan dalam pengamalan harian walaupun kita telah menyatakan kita mengamal mazhab Syafi'i, adakah tidak salah? Sebagai contoh, saya pernah mendengar doa iftitah yang telah diajar di Malaysia bukan berdasarkan mazhab Syafi'i, sedangkan kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Baik. Saya sebut tadi bahawa tidak ada masalah kita belajar atas guru yang sampaikan kepada kita. Sebab doa iftitah ni pelbagai versi, semua betul berapa. Orang Indonesia dia baca macam lain, kita baca macam lain. Sebab itu semua ada hadis Nabi SAW. Kan? Maka boleh belakang, tak ada masalah. Jadi sebab itu saya sebut tadi bahawa kita belajar, kita beramal atas apa yang kita belajar, lebih mudah untuk kita faham. Apa hukumnya bagi muslimat baca Al-Fatihah dalam solat dalam hatinya saja tanpa lafaz di mulut? Walaupun muslimat, dia kena lafazkan, tapi pelan lah. Orang lain tak dengar, kita baca seorang kita je, orang lain tak dengar, dia lebih risau. Yang boleh dengar tu orang was-was, baca kuat. Kita baca pelan seorang kita, walau muslimat sekalipun, kan? Dia perlu membaca, bukan dalam hati. Ustaz, beri salam yang termasuk dalam rukun qauli adalah salam pertama saya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Itu yang masuk. Yang kedua tak. Yang kedua tak masuk. Sunat. Ustaz, mohon pencerahan beza muwafiq dan masbuk, terutama bila nak habiskan Fatihah dan 3 rukun besar. Dan saya apa kan? Muwafiq dan masbuk dari sudut apa tadi sebut tadi? Dari sudut kita fahamkan muwafiq itu orang masbuk kan? Muwafiq itu orang yang sempat Fatihah dengan imam. Masbuk itu orang tak sempat Fatihah dengan imam, dia mari lewat.
Mari imam dah baca. Kalau solat maghrib kita tahulah imam dah baca surah. Kalau solat siap diam kita tak tahu kan, mungkin dah baca banyak lah, kita main lewat. Maka pada ketika itu ingat, kita jangan baca al-iftitah kalau kita masuk. Kita terus baca Fatihah. Setakat mana kita baca? Hatta tak bismillah, bismillahirrahmanirrahim, imam rakaat, kita terus rukuk dengan imam. Itu bagi masuk untuk mendapat rakaat. Bagi muhafid pula ialah bila kita memang sekali untuk imam dawai lagi, cuma kita baca lambat. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi, tak apa, kita habiskan baca. Dibenarkan ketinggalan 3 rukun tadi, maknanya jangan sampai sujud yang kedua. Itu keadaannya. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa ni? Pada imam yang baca laju tak sempat habiskan Fatihah, kita ikut mazhab Hanafi, tak payah baca Fatihah, jadi tak tertinggal. Boleh ke tidak? Dia solat ini kalau kita tengok dalam satu solat, jangan kita campur-campur. Ya, maknanya kalau kita pegang, sebab tu setengah-setengah ulama dia mensyaratkan dia package. Kalau maknanya kita pegang mazhab Syafi'i, daripada wudu dia kita pegang sampai solat contohnya. Jangan hari wudu ikut solat ikut ni, jadi cacat merba di situ. Kan? Jadi maknanya kita ikut package dia. Baik. Kita sambung. Kelebihan Fatihah lagi, surah Fatihah cahaya khusus untuk Nabi, mungkin disebut tadi. Dan juga disebut dalam hadis ni, hadis yang sahih bapa Imam Bukhari, yang mana an Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah kata kepada dia, "Law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran qabla an takhruj min masjid." Nabi kata kepada seorang sahabat ni, Abi Sa'id Al-Mu'alla, Nabi kata kepada dia, "Aku nak ajar kepada kamu satu surah yang merupakan surah yang terbesar, yang agung dalam Quran ini sebelum kamu keluar daripada masjid." Orang ajar kata, "Thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruj qultu lahu alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'zam surah fil Quran." Bila mana Nabi nak keluar, Abi Sa'id dia kata, "Aku pun tanyalah kat Nabi, bukankah Rasulullah engkau telah berkata nak mengajar kepada aku satu surah, satu a'zam surah, maknanya surah yang paling agung, paling besar dalam Quran ni?" Maka Rasulullah berkata, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah ajar surah Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani. Inilah 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab itu para ulama berpandangan bahawa Fatihah ini memang 7 ayat. Walaupun orang kata beza, yang kata bismillah tak masuk, yang kata bismillah masuk. Yang kata bismillah masuk pun 7 ayat, yang kata bismillah tak masuk pun 7 ayat. Dia menunjukkan 7 yang diulang-ulang surah Fatihah ini. Macam mana? Baik. Dalam mazhab Syafi'i kita sebut bismillah itu 1 ayat. Kita bilang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Mana 7? 7. Baik, pandangan yang menyatakan bismillah tak masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Alhamdulillah kan. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Mungkin situ. Situ yang ke 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi beza apa kan? Kalau mazhab Syafi'i dia start daripada
Mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Kan? Tapi kalau mazhab lain dia kata siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu, ghairil maghdubi 'alaihim satu. Itu dua ayat. Itu beza tadi tu. Yang tujuh memang semua para ulama bersepakat memang ia adalah tujuh ayat. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya sab'ul matani." Dialah Fatihah itu tujuh yang diulang-ulang. Wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu, dan Quran yang maha besar yang diberikan kepadaku. Baik. Dan seterusnya kelebihan Fatihah juga. Surah Fatihah diturunkan secara eksklusif pada Nabi, tak pernah diturunkan sebelum ini. Fatihah ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada hadis yang tadi juga tapi diriwayatkan oleh yang lain. Rawa Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada Ubay bin Ka'ab وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في إنجيل ولا في القرآن مثلها. Hadis riwayat oleh Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Nabi. Dia ni qari. Ubay bin Ka'ab ni qari. Sebab tu pada bulan Ramadan, pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana Umar tengok orang masing-masing sembahyang tarawih berbeza-beza, masing-masing solat berkelompok-kelompok, lalu Umar himpunkan semua sekali dan dipilih Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Sebab dia qari. Sebab imam ni dipilih yang qari dulu, yang qari, yang bacaan dia bagus. Qari buat satu dia imam. Dan pernah juga Ubay bin Ka'ab sembang dengan Umar. Umar tanya Ubay, takwa tu apa? Pandangan kamu apa itu takwa? Bersembang sahabat ni cerita pasal takwa. Bersembang kita cerita pasal tudung. Dan tudung Faridah ni beli kat mana? Air baru balik daripada bangi orang tu dia pun susun bakal pergi beli. Contohlah sembang pasal entah apa-apa kita sembang kan, kalau kita tengok kan. Sahabat Nabi ni sembang pasal apa? Takwa. Tengok bezanya zaman kita dengan zaman mereka. Kita mana tempat paling sedap makan? Itu bezanya. Kita dah banyak yang tu kan. Dah dia tanya takwa tu apa? Ubay tanya Umar, kamu tahu tak macam mana berjalan kat tempat berduri? Biasa tak? Tahu lah berjalan tempat berduri, macam mana berjalan? Kalau berjalan tempat berduri ni maknanya kita akan berhati-hati takut terjatuh duri kan? Beware lah, akan berwaspada. Ubay kata itulah takwa. Maknanya kita berhati-hati dalam tindakan kita, perbuatan kita, amalan kita, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Jadi satu hari Nabi panggil Ubay. Dia panggil Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli. Dan dia solat waktu itu, falamma faragha min salatihi, pada habis solat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi pun meletakkan tangan di atas tangan dia dan dia nak keluar pada pintu masjid. Maka Nabi SAW kata, inni la arju an la takhruj. Dia kata, aku harap hang tak keluar dari masjid ini hatta ta'lam, sampailah kamu mengetahui suratan, satu surah. Nabi sebut kata, jangan keluar masjid ini hingga hang tahu satu surah aku dah beritahu hang ni. Ya, satu surah ma anzalallahu fit Taurat. Allah tak pernah menurun ayat yang seumpama ni dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dan tidak dalam kitab Injil, wala fil Quran mislah, dan tidak ada dalam Quran serupa dengan surah ini. Nak ceritanya betapa besarnya, betapa eksklusifnya, betapa hebatnya yang kita surah Al-Fatihah. Hingga kan dia boleh katakan special yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Juga special untuk kita lah, kan? Dan surah Fatihah juga penawar kepada penyakit tadi kita dah sebut tadi. Menjawab soalan tadi, yang mana hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafzu li Muslim, dan riwayat ini daripada Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan
nazalna manzilan fa'atatna imra'atun faqalat inna sayyidal hayy salim ludigha fahal fikum man min raq faqama ma'a rajulun minna ma kunna nazunnuhu yuhsinu ruqyatan faraqahu bi fatihatil kitab fabara'a fa'atawhu ghanaman wa saqawna labanan faqulna akunta tuhsinu ruqyah faqala ma raqaituhu illa bi fatihatil kitab qala faqultu la tuharrikuha hatta nahdiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakarna dhalika lahu faqala ma kana yudrihi annaha ruqyah iqsimu wadribu li bisahmin ma'akum. Baik. Hadis yang panjang yang sebagaimana yang saya ceritakan juga tadi, di mana ada sesuatu datang seorang wanita yang minta tolong kepada sahabat-sahabat Nabi ini, menceritakan tentang bagaimana ketua kaum Sayyidul Hayy ni, kabilah ni, dan ketua mereka yang dibatuk atau kena kesengatan binatang berbisa atau sakit lah. Maka dia tanya, fahal fikum min raq, adakah kamu ni ada tak bomo di kalangan kamu ni, perawat ada tak, orang yang boleh merawat, doktor lah, doktor, siapakah doktor di kalangan kamu boleh merawat? Maka ada seorang lelaki, faqama maha rajulun minna, maka apa kata Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang daripada kami ni, dia pun bangun ikut wanita tersebut pergi kepada apa hak sakit tadi lah. Maka nazunnu yuhsinu ruqyah, kami sahabat tengok dia ni bukan doktor, dia ni bukan pengamal perubatan kan, dia ni bukan pasal dia pergi faraqahu bi fatihatil kitab, dan lelaki itu dia mengubat, merawat dengan baca Fatihah. Ini dalil dalam hadis sahih. Fadara'a, maka baiklah sembuh penyakit bila mana dibaca surah Al-Fatihah. Fa'atawhu ghanaman wa saqawna labanan, maka diberilah kambing upah tadi, bagi minum susu apa semua. Faqulna akunta tuhsin ruqyah, kami pun sahabat tanya pada orang lelaki tadi ni, habis berubat ni, kami duk biasa berubat lah, kami tak tahu pun hang ni rupanya terror awalnya. Salah begitulah. Hang ni memang pengamal perubatan. Maka dia kata apa? Faqala ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Aku tak ubah apa pun saja, aku baca Fatihah ya. Maknanya dia menggunakan surah Al-Fatihah, keyakinan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan baca Fatihah, maka di sini para ulama menyatakan dengan dalil yang jelas ini menunjukkan bahawa Fatihah itu memang salah satu ayat ruqyah tadi. Maknanya boleh berubat dengan Fatihah. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, saya nak tengok soalan. Ustaz, saya sering dengar kawan saya curi nafas ketika baca Quran. Boleh ke Ustaz? Macam dengar orang yang nafas pendek. Curi nafas, ini curi nafas. Nafas pendek. Nafas pendek ni maknanya dia berhenti, dia dah waqaf dia. Kan? Macam tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tak lebih. Dia berhenti je lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu. Ya, baru sambung. Mana pendek? Ataupun dia terajak. Siratal, walau bahasa macam tak boleh pergi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia berhenti situ. Sebab nak pergi dia tak boleh. Kalau pergi juga dia pengsan situ lah. Suruh dia tak pergi dah. Macam mana nak buat? Tak apa. Bila dia berhenti situ ya, jangan dia terus. Bila habis tu ghairil maghdubi 'alaihim, terus tarik apa pula? Waladhdallin. Dia tak boleh. Dia kena patah balik. Patah habis. Ulang balik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kan? Jadi sebab itu dia kena tahu makna. Bila dia tahu makna tu, dia tahu tak mana nak berhenti. Bila waqaf dia tak elok, dia akan patah balik untuk ambil daripada awal supaya dia dapat. Gitu. Nafas pendek tak nak masalah. Cuma dia kena, kan? Dia kena dia kena susun elok lah. Tak perlu maknanya. Sebab kadang-kadang jenis nafas panjang nak ni Ramadan aja, tarawih tu ya.
nak pedekah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Tak apa kena sambung lah, salah boleh juga. Boleh juga, tetapi afdal baca elok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya. Baik. Salam Ustaz. Imam tak duduk tahiyat awal. Apa tindakan imam dan makmum? Ada yang ikut berdiri, ada yang duduk tahiyat. Imam pula kelang kabut dan tambah satu rakaat. Macam mana tu Ustaz? Ni tahiyat awal ni. Imam tambah satu rakaat, maknanya solatnya batal. Pasal apa batal? Solat patut 4 rakaat, dia pergi baca, dia pergi buat 5 rakaat. Sebab dia kata, sebabnya dia tertinggal tahiyat awal. Ini kena faham tuan-tuan, tahiyat awal ni wajib ke rukun? Wajib ke rukun? Dua-dua ada. Baru fikir apa lama kan? Wajib pun tak, rukun pun tak, dia sunat saja. Sunat ab'ad. Jangan duk confuse wajib ke rukun, wajib mana satu. Dua-dua ada. Dia sunat ab'ad. Bila mana sunat ab'ad? Sekiranya imam dah bangun, patut tahiyat lupa. Bangun, kita makmum nak baca dah, kita bangun ikut imam. Sebab lebih aula kita ikut imam. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Bila bertemu dengan sunat, tinggal yang sunat ikut imam lebih utama. Imam ni pula ada apa? Ada lepas sudah. Sekali dia sujudlah sahwi. Sujud sahwi, bukan sujud sawi. Kita sebut sujud sawi. Kalau sujud sawi ada sujud kangkung, ada sujud bayam, ada sujud togel. Bukan sawi, dia sahwi. Dia berkata sahwun, lupa. Jadi maknanya tak apa, sekali dia sujudlah sahwi. Itu cukup. Makmum ni pula dah imam dah naik berdiri, jangan nak tegur lagi subhanallah. Subhanallah tu imam tak turun lagi. Subhanallah. Tu imam nak kelang kabut, tu imam turun balik, batal solat dia. Sebab apa? Sebab dia dah bangun ke rakaat yang ketiga, rakaat itu rukun, dia turun balik kepada yang sunat, batal solat. Sebab itu kena reti, kena faqih dalam bab ni. Jadi apa yang perlu? Keikutnya makmum pun bila tengok dah imam dah naik tinggi dah, jangan kata apa, dia turun naik dah, ikut imam. Jadi imam sudah sawi, dia sudah sawi. Selesai masalah. Sebab tahiyat awal adalah sunat, dia bukan wajib. Jadi benda ni mau clear, mau jelas. Baik. Ni dah tanya tadi dulu. Ni pun dah. Salam Ustaz. Apa komen Ustaz jika hanya beberapa ayat dari surah Fatihah digunakan untuk perubatan dan bukan seluruh surah? Tengok berapa ayat tu ayat apa? Dia makna dia lengkap ke tak? Kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau perubatan-perubatan tradisional yang ada kaitan dengan makhluk-makhluk halus, dia orang juga guna Fatihah tapi dia baca campur aduk. Ada kita tak mahu. Dia campur aduk. Sebagai campur aduk dia nak. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia campur aduk. Dia campur aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil yang auzubillahi minasyaitanir rajim, dia bubuh kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sangat-sangat bahaya. Bayangkan makna dia apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi yang direjam. Makna dia. Sebab itu kalau jenis habis separuh-separuh ni kena tengok. Besok makna dia betul tepat ke tidak, kena tengok. Jangan pakai hantam saja. Tak boleh tuan-tuan. Benda ni melibatkan ayat Quran, bukan main-main. Ubah ayat Quran pula, pergi tambah dengan ayat lain pula, lagi kelang kabut. Sebab orang Melayu memang dia dari sudut menambah perisa memang nombor satu. Memang cukup bagus. Sebab saya bincang itu tentang surah Al-Kahfi tu. Surah Al-Kahfi
pemuda-pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kan. Pemuda, 7 pemuda itu yang maka itu yang Allah Ta'ala kata maka beriman kepada Allah, Allah tambahkan hidayah bagi mereka, maka menyorok langgar kan, tidur langgar tu kan, bersama makan seekor anjing kan. Anjing tu tak tahu siapa, kita lebih cari anjing tu nama apa, tak apalah. Dapat jumpa dalam riwayat Israiliyat, nama anjing tu Qitmir. Itu riwayat Israiliyat. Okeylah, tak apalah, ada masalah, nama Qitmir apa tak masalah. Orang Melayu kita pergi tambah lagi. Dia kata orang Melayu tambah lagi, nak bagi sedap lagi. Dia kata apa? Dia ada satu petua. Petua dia kata, kalaulah kamu jumpa anjing menyala, kamu takut salah, salah, tak tahu mana, kamu nak selamat diri, kamu bagi tahu anjing itu, wahai anjing, Qitmir kirim salam. Sagi anjing hak menyala tu senyap, senyap. Itu maknanya khasiat dia kata. Ini orang Melayu ni saya, dia suka tambah becah. Tak apa-apa dia ambil tambah. Macam tu juga. Dia masak, dia bagi betul ni. Kalau nak masak bagi manis, bagi sedap, baca wa amma manis tarna. Manis tu tekan sikit. Wa amma manis tarna. Masakan manis dia kata. Ni masalah orang kita. Ini masalah orang kita. Dia dulu jadi macam tu. Dia modify ikut suka dia. Ya. Ini saya kadang-kadang memang macam orang nak bagi ayat mengasih. Dia ambil ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu ayat Quran kan? Cerita. Katakan sekiranya kamu tuhibbunallah, kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan sayang pada kamu, Allah akan ampunkan dosa kamu. Dia modify ikut saja. Kalau kamu kenal pada seseorang, dia ayat pengasih ni kata dia, pengasih ni, dia ayat Quran ni. Kamu kata qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kamu bayangkan muka dia, sebut nama dia, bin mak dia. Ni bukankah penyelewengan tak ada ayat Quran? Seleweng. Apa kena mengena? Kan? Nak doa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia jodoh pun terbaik Allah, bagilah, kurniakanlah dia jodoh yang sesuai bagi aku. Bukan maknanya siap buat 15 kali pula, kan? Dan pelbagai lagi petua-petua yang kadang-kadang bercampur aduk. Quran tu okey, tak salah. Tetapi bila mana masuk unsur-unsur yang tak baik, siap bayang muka dia lagi. Bayang tu benda yang Islam tak bagi dah. Bayang seseorang yang bukan mahram dengan kita pula kan. Jadi tuan-tuan, macam-macam yang berlaku. Maka dengan sebab itu kita kena memastikan supaya kita tidak kita kata terbabas ataupun terlajak daripada sesuatu yang tidak sepatutnya. Salam Ustaz, tolong lafaz bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi kita nak baca apa pun tak apa, tak ada masalah. Boleh nak baca subhana man la yanamu wala yas'u, Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Subhana man la yanamu wala yas'u. Ataupun kita tak ingat yang tu, kita baca biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga. Ataupun tak ingat langsung apa-apa, sujud saja aja. Sebab kerana sujud, sebab bacaan itu adalah sunat. Sujud 2 kali, sujud sekali, duduk atau sujud sekali lagi, duduk dan bagi salam. Itu dia panggil sujud sahwi. Baik. Salam Ustaz, saya ada dengar kalau kita sesat jalan, kita boleh baca salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang ke-6. Boleh ke baca ayat 6 semata-mata atau kena baca dari mula? Ayat 6 mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Sebab dia bentuk doa yang lengkap. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dan ya Allah, tunjukkanlah jalan aku untuk pulang. Boleh, tak salah. Ayat tu nak cerita kita nak jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan juga apa jalan-jalan, sebab kita nak pulang nanti. Daripada pulang kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Mana lengkap dah ayat tersebut, makna pun dipahami, dan kita minta pertolongan Allah, kebaikan bukan tak baik. Sebab jalan yang lurus ni boleh ditafsirkan dengan pelbagai perkara yang pentingnya nak dapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya nampak bahawa perkara tersebut tidak ada masalah.
Bila kita baca secara lengkap, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Right. Surah Al-Fatihah juga merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya surah Al-Fatihah. Sebab apa kita sebut sebagai komunikasi kita kepada Allah? Bila kita baca, Allah jawab. Ini sabitlah hadis Nabi SAW. Surah lain tak ada yang macam ni. Jadi hebatnya surah Al-Fatihah, bila mana kita baca, Allah jawab. Allah respon. Bila mana Allah respon, di situ menunjukkan bahawa wujudnya apa? Wujudnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya qidajun thalatha ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'a al-imam faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Apa nama yang kita nak sebut ni, komunikasi itu apa tu? Maknanya Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salat baini wa baina 'abdi, aku bahagi ke salat itu antara aku dengan antara hamba-Ku, nisfain, dua bahagi. Bagi nisfain wa li 'abdi wa ma sa'al, bagi hamba-Ku tu apa yang diminta. Fa idza qala al-'abdu, bila hamba tu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan jawab hamidani abdi. Itu komunikasi tu. Bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai memiliki seluruh alam, Allah tak ada jawab hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Sebab ada komunikasi di situ. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah kata apa? Kalau Allah Ta'ala asna alayya abdi, telah memuji kepadaku hamba-Ku. Maliki yaumiddin, bila kita sebut Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kemudian, ya, ad-din itu menunjukkan kepada hari akhirat. Qala majjadani abdi, hamba-Ku telah memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya tu ada satu jangan kita sebut iyyaka na'budu wa iya saja tu masalah. Sebab dalam tafsir Ibn Katsir dia kata kalau tak ada satu situ iya saja, dia bermaksud daw'u syams, cahaya matahari. Patutnya kepada Allah kita sembah, bukan cahaya matahari. Maksud kena sebut bagi betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita sebut itu, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Allah Ta'ala kata apa? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Mana Allah kan memakbulkan. Kan? Hanya kepada Engkau kami sembah, antara aku dan antara hamba-Ku. Allah nak tengok kita betul tak? Mana kita lafaz tu, kita tak mau syirik kepada Allah tu betul tak? Adakah benar-benar kita mengabdikan diri kepada Allah? Sebab dalam hari ini kadang baca hebat Fatihah ni iyyaka na'budu, tetapi dalam masa yang sama kita tetap melakukan syirik pada Allah, wal a'yadu billah. Percaya benda-benda khurafat, tak mahu. Sebab kita sebut kita nak mentauhidkan Allah, kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, kita percaya kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, yakin kepada Allah. Ni kadang-kadang saya sudah jumpa, ni ada yang orang tanya saya memang realiti. Lahir anak, tanam uri, dia percaya uri itu akan memberi kesan kepada baby. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya bubuh pen dengan pensil sebab nak bagi budak tu cerdik. Cuma kita bayang, wujud lagi hanya macam tu. Tu saya kata-kata, pakcik jangan bubuh pen pensil, bubuh laptop, atau bubuh ekspor barang-barang, lagi cerdik kan. Maknanya kita kata kita percaya kita hanya sembah Allah, tetapi rupanya kita percaya juga ada benda-benda lain yang boleh bagi kesan, boleh bagi mudarat. Baru ni tuan-tuan, surat berantai, saya ingat tak ada punya ada lagi. Surat berantai masuk dalam WhatsApp saya ni. Surat berantai
Dia ceritalah apa dia penjaga makam Nabi bermimpi jumpa Nabi pesan gini. Last dia kata sebarkan pada 20 orang. Kalau kamu sebar dalam masa 2 hari kamu dapat kejayaan, dapat nikmat, kamu dapat. Tapi kalau kamu tak sebar dalam masa 48 jam, kamu akan dapat mudarat, kamu akan dapat musibah. Pernah ada orang berlaku sedemikian, dia kata bila dia tak sebar anak dia mati. Contohnya apa? Ini syirik kepada Allah, kita pun tetap kat Allah, kita pun sebar. Tu dia 20 orang. Bukan susah nak sebar 20 orang kan? Benar ya? Tapi kita dah syirik kepada Allah kerana kita yakin kepada benda tersebut, kita tak yakin kepada Allah. Sebab itu iyyaka na'budu. Allah Taala kata baini wa baina 'abdi, antara aku dan antara hamba-Ku. Betul tak dia ni? Betul-betul yakin ataupun mengabdikan diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allah Taala kata wa li 'abdi ma sa'al. Ada minta Allah bagilah. Kan? Allah bagi tak di dunia, Allah bagi di akhirat. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau telah bagi nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Kau murkai dan bukan jalan yang sesat. Bagaimana disebut dalam tafsir, jalan yang al-maghdub itu, jalan murka itu jalan golongan Yahudi. Ad-dallin, jalan sesat ialah golongan Nasrani. Dan dijawab, qala, Allah Ta'ala jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Dia minta jalan lurus, Allah bagi lurus. Tapi dengan syarat dia bukan minta saja, dia nak benda tersebut dan dia berusaha untuk mendapat perkara tersebut. Baik. Ustaz, apa itu hadis qudsi? Apa beza dengan hadis yang lain? Mohon pencerahan. Sekali lagi, saya kata cerah dah. Kan? Hadis qudsi ini ialah, nak cam hadis qudsi begini. Hadis itu hadis Rasulullah. Tetapi dalam hadis tersebut qala Allah berfirman. Nabi bersabda bahawa Allah berfirman. Itu makna hadis qudsi. Ustaz, sebelum ni saya membaca rukun qauli seperti Fatihah dan tahiyat dalam hati. Adakah saya perlu qada semula solat sebelum ni? Tak perlu. Yang penting dah kita belajar, kita tahu, kita buat yang betul. Lepas kadang kesilapan apa sana dulu, kadang tak sempurna, kadang itu kita bila peningkatan ilmu ni kita minta ampun pada Allah. Kalau berlaku kesilapan dan sebagainya, kita buat yang terbaik. Kita belajar lagi, buat lagi terbaik. Belajar lagi, buat lagi yang terbaik. Salam Ustaz, betul ke ada orang petua? Ni petua. Lepas baca ayat 5 surah Al-Fatihah, ayat 5, iaitu apa dah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Niatkan segala hajat kita dalam hati ketika dalam solat. Boleh ke pause antara ayat itu? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Niat lo. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Yang sunnahnya tak ada pun macam tu. Tambah dalam solat pula, baca tak ada pause teruskan. Duk pause pula. Ingat tape recorder lah kan? Pause dulu dah, tak mau. Kita ambil yang paling sempurna. Begitu juga kadang-kadang ada orang lepas waladhdallin amin, dia baca apa? Allahumma ighfirli wa li walidayya. Ada. Itu bukan tempat dia, tuan-tuan. Walaupun kita kata tak batal lah solat itu sebab doa, tetapi itu bukan tempat dia, bukan waktu dia. Kita ambil yang paling afdal sebagaimana diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, kata Nabi SAW. Jadi bukan waktu dia. Tak baca doa kemudian dalam sujud lepas solat dan sebagainya. Jadi tak perlu pause begitu Baik. Ustaz boleh share rujukan untuk bacaan dialog komunikasi Allah dan hamba-hambanya dari surah Al-Fatihah. Rujukannya dalam hadis Nabi SAW, hadis Muslim, kitab hadis Muslim. Satu. Yang kedua, ada juga hadis ini dimuatkan di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Banyaklah kitab-kitab ulumul Quran yang ada.
Ustaz, macam mana nak tegur imam yang laju sangat tidak meraihkan makmum di belakang? Nak tegur imam yang laju sangat, dia tak meraihkan makmum di belakang, nak tegur macam mana? Baik, cara tegur ni bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makna cara tegur ni agak bersusah juga. Cara tegur ni dia, kita kata dia ada teknik dia kan, dia ada seni dia tegur ni pun kan. Kalau tu imam tu silap-silap tegur, kena marah balik kan. Kadang-kadang jadi maknanya ginilah, dia tegur ni ada waktu yang sesuai. Contohnya, kemudian kalau kita sendiri tak mampu tegur, mungkin kita boleh bagi tahu kawan tu imam ni, hak boleh approach dengan dia kan. Jadi maknanya cara tegur ni dia skill. Ada kita kena tengok fiqh dakwah. Fiqh dakwah dari sudut bagaimana apa dakwah, cara berdakwah dengan terbaik dari sudut nak menegur dia. Jadi benda ni benda skill. Kalau ikutlah Quran, Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Allah. Tegur ni maksud serulah kan, dengan cara yang hikmah. Hikmah ni bijaksana. Bijaksana ni dia benda fleksibel lah. Maknanya benda yang dia boleh bertukar-tukar daripada seorang ke seorang. Sebab tu dia tengok kita, mad'u kita macam mana kan, dan sebagainya. Masing-masing ada cara sendiri. Tapi tegurlah, tegur dengan cara yang kita kata yang baik, berlaju sangat. Kita beritahu tu imam, minta maaf tu imam, tu imam baca sedap, tu imam saya seronok sangat solat belakang tu imam ni. Tapi kadang minta maaf tu imam kan, tu imam laju sangat. Tapi kalau slow sikit lagi boleh ikut. Jadi maknanya kita pandai lah. Jangan pergi tu imam ni selalu laju lah, orang semayang pun susah. Dia nak cari gaduh ni. Dia nak cari gaduh. Jadi makna benda tu skill, kemahiran nak tegur. Ustaz, betul ke bila diamalkan baca surah Fatihah niatkan disedekah pada kedua bapa setiap kali bangun dari tidur menjadikan awet muda? Ni pula dah. Nah, awet muda ni wuduk selalulah. Ni petua ni dia tak tahu main mana-mana kan, main kat mana dari sudut awet muda ni. Cuma saya dengar nak tanya tadi, boleh ke tak sedekah Fatihah pada orang mati kan? Itu tak ada masalah lah. Dari sedekah Fatihah, sedekah yang Quran lah kita sebut tadi, jumhur ulama kata sampai, Imam Syafi'i kata tak sampai, Imam Nawawi kata sampai. Tetapi dengan disertai dengan doa. Jadi ini perbezaan pandangan di kalangan ulama. Hak kita nak pakai di Malaysia ni sampai okey lah tu. Tapi mai awet muda ni, Allah alam lah, benda ni tak kena mengena pun Itu perkara yang betul-betul dan sebagainya. Jadi insya-Allah umat Islam ni sentiasa kalau dia nak awet muda selalu, dia beriman kepada Allah, insya-Allah dia awet muda selalu. Di akhirat pun muda. Sebab masuk syurga muda sentiasa. Kan? Insya-Allah muda. Tapi yang mana masuk neraka memang dia tak muda, dia tua. Kan? Muda macam mana pun kena agak ke neraka dia tua. Jadi maknanya di situ kita yang pentingnya nak awet muda tak muda ni, maknanya kita banyakkan selalu berada dalam suci. Batal wuduk ambil gitu. Kan? Dan juga kita berada dalam bersih, dan juga kita sentiasa melakukan perkara yang baik, banyak beramal perkara yang disyariatkan kan, dan insya-Allah di situ banyaklah kelebihan. Yang penting hati kita sentiasa mudah untuk melakukan amal. Maknanya teringin nak buat. Tak itu tua ni maknanya tak larat nak buat pun, tak larat tak mana. Kita semula pun jasad kita kadang tak larat, tapi hati kita sentiasa berusaha untuk melaksanakan dengan cara yang terbaik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, sekadar itulah sedikit pembincangan kita. Soalan dah habislah. Sekadar itu apa yang dapat kita bicarakan dalam masa 2 jam ini. Walaupun dengan saya tahu dengan keadaan yang tak berapa selesa, dan keadaan ada yang kipas tak kena kat dia, kena sekejap tak kena, kena sekejap tak kena. Masa kena tu dia seronok, masa tak kena tu dia tak seronok. Jadi dalam suasana yang seumpama itu tak apalah. Yang pentingnya insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu bersama kita malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa insya-Allah berusaha untuk mendapat kebaikan. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah Allah Taala akan redha pada kita insya-Allah, dan juga kita semua akan diberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Last ni, jangan hantar soalan.
Soalan lah. Soalan dia tutup Nabi dah. Tapi dah masuk dah satu ni. Bagaimana nak menghadapi insan yang ada kepercayaan yang janggal, iaitu dia kata jangan campur hak haiwan dunia dengan agama. Kenapa boleh dipisahkan? Saya pun pelik Ustaz, bagaimana boleh jadi begitu? Jadi, apa soalan dia? Tak ada soalan. Dia kata dia pun pelik. Nampaklah kalau pelik. Jodoh kan? Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita merujuk tanam untuk kita dapat hasilnya di akhirat. Tuan-tuan, kalaulah kita tengok ada kedawan tak faham, ajak main mengaji lah, itu cara dia. Ajak main mengaji. InsyaAllah bila kita belajar untuk mengaji ilmu, maka di situ kita akan dapat kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap itu saya bermaaf kepada tuan-tuan dan perempuan atas kelemahan diri saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.